Ada lagi daripada sebelah kanan? Ada masih. Yang amat berhormat mau respons kepada apa yang disebut oleh tak apa. Okay. Ahli yang berhormat. Tan Sri, ada soalan satu lagi? Soalan? Ya. Soalan? Ya. Berhubung dengan usul ini. Nak bahas. Dalam okey, sila yang berhormat. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri, Speaker. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Perdana Menteri atas usul yang dibawa, dan walaupun kita memahami dan kita mengakui bahawa ianya merupakan hak bagi Datuk Seri Perdana Menteri untuk membuat pindaan ini dan pertukaran keanggotaan bagi ahli jawatankuasa pemilih, tetapi agak penting juga untuk kita memahami latar belakang mengapa pertukaran-pertukaran ini dilakukan, kerana kita yakin bahawa kita semua memahami bahawa jawatankuasa pemilih ini adalah di antara jawatankuasa yang terpenting di dalam institusi parlimen, di mana ianya boleh membenarkan adanya peranan check and balance, semak dan timbang, semak dan timbang yang dilakukan. Dan adakah pertukaran ini hasil daripada keadaan di mana ahli-ahli jawatankuasa yang lalu tidak memainkan peranan yang seperti mana yang sepatutnya? Adakah oleh kerana ianya merupakan satu keperluan demi kepentingan institusi parlimen ini juga, ataupun adakah ianya dilakukan untuk menjamin bahawa jawatankuasa itu berfungsi dengan cara yang diinginkan oleh Perdana Menteri itu sendiri, ya? Oleh kerana itu saya merasakan bahawa sila Kuala Krai. Boleh menjelaskan? Terima kasih. Dalam perbahasan boleh. Terima kasih Shah Alam. Saya juga terasa apa yang dibangkitkan oleh Shah Alam itu relevan, kerana Ketua Pembangkang dilantik kerana menggantikan Ketua Pembangkang yang lalu yang telah dipenjarakan. Malah sepatutnya pelantikan yang baru ini dibuat dalam sesi yang lalu, kerana Ketua Pembangkang yang baru sudah berada dalam Dewan ini. Manakala berapa nama lagi tadi? Berapa orang kita tadi? Segamat, Bagan Datuk, adalah menggantikan wakil-wakil rakyat yang sedia ada dalam Dewan. Mereka masih ada dalam Dewan. Jadi apa kepentingan untuk menggantikan wakil rakyat yang ada? Jadi saya minta Shah Alam boleh bawa mana logiknya perkara yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Kuala Krai. Tan Sri, kita menghadapi satu suasana krisis integriti dan kredibiliti, dan ini menjejas bukan sekadar institusi-institusi parlimen tetapi juga ekonomi negara, dan kita tahu bahawa ada sebagai contoh Tan Sri Zeti sebagai Ketua Bank Negara, Governor Bank Negara, telah menyatakan bahawa ini merupakan satu keadaan yang merumitkan negara dan ekonomi sehingga nilai mata wang kita telah jatuh merudum. Maka saya khawatir bahawa tindakan pemilihan dan penggantian anggota kepada jawatankuasa pemilih ini akan mempunyai satu kesan yang buruk dan bertambah buruk lagi ke atas imej dan persepsi dunia antarabangsa terhadap negara kita. Dahlah peguam negara ditukar dengan begitu sahaja, dan timbalan Perdana Menteri ditukar dengan begitu sahaja, hanya sekadar atas sebab bersuara dan bertanya, bukan menyerang, hanya sekadar bertanya, Dan apabila sekarang ini pula kita lihat bagaimana jawatankuasa pemilih ataupun jawatankuasa pemilih di dalam parlimen itu sendiri pula ditukar, dan ni sila bangun. Yang berhormat. Ada yang nak cakap? Salam. Terima kasih.
ahli yang berhormat yang lain, karena ahli yang berhormat tahu peraturan masyarakat. Kalau seseorang yang berhormat sedang berhujah, jangan ganggu dengan cara begitu. Salam. Sebenarnya kalau saya bersikap ikut peraturan masyarakat yang benar, karena semua tahu bahwa Friday itu hari 5 akan datang ini budget dibentangkan. Saya tahu setiap wakil rakyat ingin berhujah sewaktu budget. Kalau apa-apa yang dibangkitkan oleh yang berhormat pada sisi ini juga akan dibangkitkan pada budget nanti, itu artinya repetitif. Dalam peraturan masyarakat, soal repetitif berulang-ulang diuja itu tidak dibenarkan karena menghabiskan masa. Jadi untuk peraturan 76 ini kewajaran karena timbul kekosongan pada sewaktu ketua pembangkang tidak dinamakan pada ketika itu, atas sebab tidak ada kewajaran untuk memilih orang-orang lain dalam jawatan kuasa lain. Jadi ini merupakan suatu kewajaran dalam peraturan masyarakat, maka menamakanlah orang-orang yang perlu dinamakan. Kena sehingga nama-nama yang patut dinamakan di bawah peraturan 76 ini disebut, maka tidaklah dapat dilantik nanti ahli-ahli di PAC itu cuma kewajaran. Jadi saya ingatkan supaya dalam berbahas jangan terlampau jauh bawa isu yang boleh dibawa nanti sewaktu budget. Sila. Terima kasih Tan Sri Speaker atas peringatan itu, ya. Dan saya rasa pemilihan ahli jawatan kuasa pemilih ini tidak akan saya bahaskan dalam bajet, ya. Maka insya-Allah tidak akan ada berlakunya repetitif, ya. Tetapi persoalan yang saya timbulkan ialah persoalan persepsi dalam perlantikan baru, yang walaupun ianya dilihat seolah-olah tidak ada kena-mengena, ya, dan tidak akan mendatangkan apa-apa implikasi kerana ianya semua adalah hak mutlak kepada Datuk Seri Perdana Menteri. Hanya saya memohon supaya untuk nak elakkan persepsi yang negatif itu, ya, maka penjelasan diberikan mengapa perlu dilakukan pertukaran kepada anggota-anggota yang telah ada sebelum ini, selain daripada ketua pembangkang yang semua maklum sebab kenapa ianya perlu ditukar, tetapi yang lain-lain yang masih lagi merupakan ahli parlimen yang senior, yang berpengalaman, yang telah memberikan khidmat dan prestasi yang baik di dalam mereka sambil mereka mendukung jawatan sebagai anggota kepada jawatan kuasa pemilih itu. Saya mengharapkan bahawa Datuk Seri Perdana Menteri setelah membawa usul ini memberikan penjelasan supaya dapat menutup segala andaian-andaian yang negatif. Terima kasih, Tan Sri.